أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tuan-tuan sedang berpuasa ya? Jadi sekali lagi ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada harapan lagi. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada tengah hari ini dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ورزقنا ليلة القدر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kepada Tuan Nazir dan seluruh pegawai dan jawatan kuasa masjid, kepada tuan-tuan imam, kepada para asatizah, tuan-tuan guru, kepada tuan-tuan haji, kepada seluruh rakan sidang jamaah tetamu Allah pada hari Jumaat Sayyidul Ayam, penghulu segala hari, dan berkebetulan kita berada pada bulan penghulu segala bulan. Maknanya kita beruntung kita pada hari ini ya, kita dua occasion sehari kita dapat. Pertamanya dalam hari Jumaat, penghulu segala hari, dan pada masa yang sama kita berada pada penghulu segala bulan. Ya, maknanya keberkatan dan kelebihan ya, kita cuba kejar. Tak sama kita berada pada hari ini dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Namun pada pagi ini, tengah hari ini, kita dikejutkan dengan satu berita yang sangat menyentap hati kita apabila salah seorang pengurusan masjid kita, iaitulah saudara Muhammad Siddiq bin siapa ya? Siddiq Saad, kawan baik saya. Okey, kuat kot ni. Boleh. Ya, kawan baik saya yang juga sebagai pengurusi Biro Dakwah Masjid At-Taqwa. Pada masa sama dia juga Bilal backup ya, yang selalu azan pada waktu maghrib. Dan beliau yang bertanggungjawab menyusun kuliah untuk penceramah Masjid At-Taqwa ini
bila kita dengar dia telah pun kembali ke rahmatullah. Ya. Sebelum kita sambung tuan-tuan, eloklah kita hadiahkan dulu Fatihah kepada dia agar Allah menerima dia sebagai orang-orang yang soleh. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di satu segi kita sangat bersedih di atas pemergian sahabat kita ini, ya. Orang yang baik, yang banyak berjasa ke masjid ini. Tetapi dari sudut yang lain, kita sebenarnya mencemburui, ya, mencemburui cara dia pergi. Pertama, dia pergi hari Jumaat, tuan-tuan, ya. Ulama kata siapa meninggal hari Jumaat, tanda dia husnul khatimah. Keduanya, dia meninggal pada bulan Ramadan al-Mubarak. Ketiganya, dia orang masjid. Bukan nak kata orang masjid si baik, bukan itu maksud saya. Tapi dia sejak 2010 saya rasa saya bersama dia. Ya. Dia orang yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal ceramah, dakwah di masjid ini. Pula akhir-akhir ini dia sebagai imam azan atau Bilal waktu maghrib. Dan alhamdulillah anaknya pula sekarang pembantu imam, hafaz Quran anaknya. Ini yang saya kata mencemburukan, ya, yang patut kita cemburui. Orang yang baik meninggal pula pada hari yang baik, pada bulan yang baik. Ya. Inilah sepatutnya menjadi impian saya dan tuan-tuan. Kalau tak silap saya, banyak dalam pengisian saya, kita kena minta dengan Allah untuk mati hari Jumaat. Ya? Kita minta mati cepat dilarang, haram. Tetapi kita minta mati pada hari yang baik, tempat yang baik, ya, hari Jumaat contoh, amat digalakkan. Sebab mati ini adalah hak milik Allah, hak eksklusif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena minta kepada Tuhan punya yang mengatur jadual kematian, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap seorang daripada kita akan melalui saat-saat kematian ini. Tetapi cuma bezanya cara kita mati berbeza. Ya, cara mati kita berbeza. Ada orang di luar sana meninggalnya ketika melakukan kemaksiatan. Kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak terjadi macam itu. Yang kita nak, yang kita harap, sepertilah sahabat kita ni, saudara Siddiq Sa'ad ni, sebagai orang yang baik, meninggalnya pada hari yang baik, pada bulan yang baik. Dan kita doakan, ya, pada hari Jumaat yang mulia ini, agar sahabat kita tenang berehat di sana, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima segala amalannya. Ya. InsyaAllah kita akan menyusul. Jadi inilah tuan-tuan, pada tengah hari yang singkat ini, mari kita mengambil pengajaran ini. Saya rasa saudara Siddiq pun dia tak menyangka dia nak meninggal hari ini. Dia tak menyangka. Ya. Tetapi itulah janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak boleh lagi nak berpuasa dah. Walaupun orang meninggal tak makan tak minum. Ya. Dia tak boleh nak sembahyang lagi dah. Dia tak boleh nak mengaji lagi dah. Tak boleh nak buat apa segi ibadah fizikal. Tetapi kita, saya dan tuan-tuan masih punya baki masa. Walaupun kita tak tahu baki masa kita, mungkin sehari, mungkin 2 hari, wallahu a'lam. Yang pentingnya kita masih ada baki masa. Maka berdasarkan pengajaran yang Allah datangkan pada hari ini, dan hari ini telah pun masuk hari yang ke-16. Begitu cepatnya, diam tak diam, diam tak diam, masa berjalan, tiba-tiba sudah masuk hari yang ke-16.
Pada hari yang ke-16 ni, maka saya ajak diri saya dan tuan-tuan kita muhasabah. Setelah kita meninggalkan 15 hari lepas Ramadan, apa yang telah kita isi? Bulan Ramadan yang Allah janjikan dengan penuh keberkatan. Yang bulan Ramadan ini saya umpamakan sebagai seorang tetamu VVIP yang datang membawa kita dengan pelbagai pakej tawaran istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan nama-nama Ramadan yang diberikan oleh para alim ulama. Antaranya Syahrul Quran. Kita akan menyambut nuzul Quran. Ya? Allah tegaskan dalam surah Al-Qadr, Inna anzalna fi lailatul qadr. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Itu sejarahnya. Tetapi kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, dengan Quran ini, macam mana hubungan kita? Ini nak muhasabah. Apa networking kita dengan Al-Quran? Al-Quran yang disebut sebagai rukun iman kita. Dan tuntutan yang pertama ialah membaca Al-Quran itu. Sesuai dengan nama Al-Quran itu, Quran, bacaan. Maka mari saya ajak diri saya dan tuan-tuan, kita tanya diri kita, macam mana hubungan kita dengan Quran? Macam mana kita membaca? Hari-hari ke? Seminggu sekali ke? Sebulan sekali ke? Dari bacaan. Dari lagi kualiti bacaan macam mana? Ya, saya ajak diri saya dan tuan-tuan. Tuntutan membaca Al-Quran wajib dengan berhukum tajwid. Maknanya nak baca Quran fardu ain mesti dia tahu hukum tajwid. Maknanya tidak ada pilihan, mesti kena belajar tajwid kalau nak baca Al-Quran. Saya di Masjid Baru, alhamdulillah bersama geng-geng pencen. Sana agak ramai, ya, yang bersama ada dekat-dekat 10 orang. Tanpa merujuk nama, ya, ada di antara geng-geng pencen yang alhamdulillah dia nak belajar, tuan-tuan. Walaupun dia baca agak merangkak, agak apa, tapi dia nak belajar. Yang penting nak belajar, jangan malu. Aku dah pencen ni, malulah nak belajar. Aku ni ada datuk, malu. Aku ni doktor, malu. Mana lebih malu besok jumpa Allah Subhanahu wa taala. Saya jumpa dalam banyak kes, ya, bila saya berapa ni tadarus ni, kadang-kadang nak ucap qalqalah pun tak keluar qalqalah. Yang dah mengaji biasa okeylah, walaqad senang aja, ya. Tetapi yang ada kes nak walaqad tak keluar, Puan Bandari. 3 kali walaqad. Yang keempat walaqad, dia punya menekan, ya. Tapi tak apa, soal dia nak belajar. Ni saya bagi contoh saja hubungan kita dengan Al-Quran. Kita nak muhasabah, tuan-tuan. Kita berhenti pukul 1.10, ya. 1.10. Cepat sangat. Pukul apa, Tuan Bilal? Kita berhenti jadi 1.19, 1.10 boleh? 1.10. Okey. Ya, hubungan kita dengan Al-Quran, kita nak muhasabah. Kita dah masuk keluar Madrasah Ramadan, ya. Madrasah Ramadan ini, sebab itu disebut madrasah. Bahasa Arab kalau madrasah ni daripada perkataan darasa yadrus, belajar, dan madrasah itulah tempat belajar, ya. Maknanya kita masuk bulan Ramadan ni kita belajar balik tentang Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Itu baru tuntutan yang pertama, membaca. Ada tuntutan lagi, kita pergi yang basic, tuntutan membaca, ya. Maka saya ajak tuan-tuan, ya, yang selalu baca seorang-seorang, saya galakkan sekali-sekali baca bersama kawan. Perdengarkan bacaan kita, ya. Bukan saya kata tak boleh baca sendiri, tetapi nak lihat betul tak betul bacaan kita. Nabi Muhammad bila bulan puasa dia akan mengaji Quran ni bersama Sayyidina Jibril. Tuan-tuan, ini Nabi Muhammad yang khususi diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad pun. Jadi kalau macam saya ni, tuan-tuan, lebih utamalah, ya. Saya pun kalau mengaji banyak salah.
Banyak benda yang saya lupa. Jadi ni saya nak ajak tuan-tuan. Kita takut bukan apa tuan-tuan. Bila mengaji Al-Quran ni, bila tuntutan dengan hukum tajwid, maka bila kita baca sendiri, tak pernah kita perdengarkan bacaan kita. Sepatutnya kita nak dapat pahala satu huruf 10, takut-takut kita mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap huruf yang membina ayat Al-Quran itu ada sifat-sifat huruf dia. Setiap huruf itu ada sifat dia. Kalau dal, ada sifat dia, antaranya qalqalah. Mesti diraikan qalqalah. Kalau kita tak ada qalqalah huruf dal, mesti kita membuang satu sifat huruf dia. Kalau dot, biasa orang tambah sifat dia. Apa? Menambah qalqalah pada dot. Kan? Selalu dot ni ada de ujungnya. Perasan? Kebanyakan. Kalau tak berhati-hati, jumpa dot, ada de ujungnya. Kita sudah menambah satu huruf pada dot. Begitu juga qalqalah pada ta, antara yang susah. Ita, matha. Benda ni semua kena raikan. Jangan main baca saja. Sebab kita baca ni Allah tengah perhati kita. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua Allah berfirman, dan dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk melihat siapakah di antara kamu. Ayyukum, alif hamzah, dia menunjukkan istifham. Siapakah di antara kamu? Ayyukum ahsanu, jumpa alif hamzah lagi, tetapi itu menjadi terbaik, ya. Hasan terbaik, tapi bila tambah alif hamzah ahsanu jadi terbaik. Macam juga Allahu Akbar, kabir besar, tapi bila alif hamzah akbar jadi paling besar. Itu kaedah. Jadi Allah sebut ayat ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapakah di antara kamu yang amalannya terbaik. Amalan terbaik ini masalah gerak kerja dia, aktiviti kehidupan dia. 24 jam Allah nilai. Allah memberi markah. Allah memberikan suatu penilaian. Termasuklah ketika membaca Al-Quran ini Allah nilai. Ya. Jadi kalau sahabat-sahabat kita tegur, kita kena berjiwa besar. Terima kasih tegur. Kalau tak, aku tak perasan. Sebab pengalaman saya dulu bila ada di pejabat kelas Quran ni, bila tegur banyak-banyak, dia kata saya kalau baca sendiri tak pernah salah pun. Betul aja. Memanglah baca sendiri tak ada yang semak, memanglah betul semua. Kan? Tak perasan. Saya sendiri kadang tak perasan, tertukar baris. Sahabat yang betulkan. Kadang tak perasan tuan-tuan. Wa'iza jadi wa'izi. Itu biasa. Tetapi itu baiknya ada. Sebab itu digalakkan membaca Quran ni, satu baca, satu semak. Ya? Sebab dia mengutamakan kualiti daripada kuantiti. Kalau dah kualitinya okey tak apa baca banyak. Tapi kualiti dulu. Sebab nak dapat pahala ni, dia perlu ada kualiti bacaan tu. Iaitulah bertepatan dengan hukum tajwid itu. Ya? 10 minit lagi tuan-tuan. Ini bab Quran saya nak tekankan. Ya? Jadi saya nak nasihatkan, kalau rasa-rasa tuan-tuan agak mengaji ni masih berat, ya, masih susah nak bergerak, maka anjakkan diri tuan-tuan. Ya, belajar tuan-tuan sebelum sampai tarikh expired kita. Seperti sahabat kita saudara Siddiq. Ya, gunakan peluang terbaik. Sebab kata ulama, kalau kita masih mengaji, maknanya kita masih jadi pelajar. Ya, kesalahan kita insya-Allah ditanggung oleh Allah SWT kerana kita tengah belajar. Tetapi kalau kita dah tak nak belajar, dah lah tak belajar, kita baca seorang diri aja, dingkluk aja. Orang Jawa kata, dingkluk apa? Tunduk. Sebagai perlakonan dia. Baca dingkluk aja. Langsung tak keluar. Bila langsung tak keluar, lagi bahaya. Makhraj tu kat mana? Ya? Adakah kita sama dengan baca buku karangan? Quran ni dia kena disebut sifat huruf tu. Ni, ya, muhasabah pada tengah hari ini yang terutama saya tuju pada diri saya dan saya ajak pada tuan-tuan. Kerana semuanya itu akan kembali pada kita. Apa yang kita buat, besok hadapan Allah akan ditanya balik. Ini saya ajak tuan-tuan, sempena dengan sambutan Nuzul Quran. Ya? Nuzul Quran tu banyak. Pasal perang, pasal apa, besar-besar kan. Kita ambil yang kecil, yang basic, yang kita selalu amalkan.
Tetapi macam mana kita mengamalkan? Bertepatan ataupun sinkronis tak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Satu. Yang kedua, antara benda yang disebut nama Ramadan ini ialah Syahrul Maghfirah, ya? Syahrul Maghfirah, iaitulah namanya bulan keampunan. Maksudnya bulan Ramadan ni Allah buka pintu pengampunan seluas-luasnya. Nah, Allah buka pintu keampunan seluas-luasnya. Maknanya tanggungjawab saya dan tuan-tuan, perbanyakkan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya kita minta ataupun tidak. Tengok satu hadis, ya. Tuan-tuan biasa dengar hadis ni. Saya baca je dia punya maknanya. Hadis ni banyak riwayatnya, ya. Satu hadis riwayat Abu Hurairah. Tiba-tiba hilang pula. Nah, okey. Daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ya, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, hadirlah ke mimbar, kata Rasulullah. Ini biasa tuan-tuan dengar, ya. Kami pun hadir ke mimbar, kata sahabat. Apabila baginda menaiki tangga mimbar pertama, baginda berkata amin. Apabila baginda menaiki tangga kedua, baginda berkata amin. Dan apabila naik tangga ketiga, Rasulullah pun menyatakan amin. Apabila baginda turun daripada mimbar, kami pun bertanya, sahabat, ya Rasulullah, kami telah mendengar daripadamu pada hari ini suatu benda yang pelik, yang belum pernah kami dengar sebelum ini. Maka baginda bersabda menjawab, apabila aku menaiki tangga pertama, kata Rasulullah, Jibril muncul. Ya, Jibril muncul di hadapanku, kata Nabi, dan berkata, celakalah dia yang melewati bulan Ramadan yang diberkati tanpa memperolehi keampunan. Ni tajuk yang saya ni tadi, salah satu nama Ramadan itu ialah Syahrul Maghfirah. Maksudnya Allah buka tawaran untuk memberikan keampunan. Tapi masalahnya, orang yang tak mau minta taubat, tak mau minta ampun daripada Allah, ni disebut dalam hadis ni. Yang pertama, Jibril kata, ini sebutan Jibril ni sebagai doa, tuan-tuan, ya. Jibril kata, cilakalah dia. Tengok, ya, bukan saya sebut ni, kitab ni, ya. Cilakalah dia. Dia siapa? Orang ni masuk Ramadan, dia tak minta ampun, tak nak minta merayu pada Allah, tak bertobat, ya. Celakalah dia yang melewati bulan Ramadan. Melewati maksudnya sampai lepas Ramadan, yang diberkati tanpa memperoleh keampunan Allah. Celaka, kata Jibril. Yang kata celaka Jibril, yang aminkan siapa? Rasulullah. Jibril ni ketua malaikat, tuan-tuan, bukan sebarangan, bukan ketua kampung, bukan penghulu mukim, bukan perdana menteri, bukan agung, tetapi dia ketua malaikat, tuan-tuan. Mulianya dia. Dan yang mengaminkan doa dia ni Rasulullah, kekasih Allah. Amin, kata Rasulullah. Bayangkan. Jadi yang pertama ni, sekali lagi tujuan saya tujukan pada saya, ya, dalam kesempatan yang masih ada 14 hari ataupun 15 hari mendatang ini, maka mari kita perbanyakkan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat kita. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Antara doa yang dicadangkan, disunahkan pada sepanjang bulan Ramadan. Kita minta ampun kepada Allah, Allah yang sifatnya suka mengampunkan kita. Ya, ni. Terlepas untuk kita jadi orang yang disebut celaka oleh Jibril, banyakkan minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil peluang, mengambil tawaran yang diberikan oleh Allah untuk memberikan pakej keampunan, memberikan pakej menghapuskan dosa-dosa kita. Inilah bulannya. Ya, itu yang pertama. Ada 3 minit lagi. Yang kedua, apabila aku menaiki tangga kedua, kata baginda, Jibril kata, cilakalah dia yang apabila namamu disebutkan, dia tidak membaca selawat terhadapmu. Ini jangan main-main. Ya? Malam, bila kita tarawih, bila Bilal sebut nama Rasulullah, kita jawab, sallallahu wasallam alaihi. Jangan meneng, wai.
Alasannya, saya baca ke hati. Boleh baca ke hati, tetapi lambang kecintaan kita kepada Rasulullah, yang satu-satunya manusia kita harapkan memberi syafaat kita di padang mahsyar besok, tiba-tiba nama dia dipanggil, nama dia disebut, kita dalam hati aja cinta macam tu. Kita mengharapkan sesuatu yang besar, pertolongan daripada Rasulullah untuk recommend kita. Orang Jawa kata recommend, ya, untuk recommend kita di padang mahsyar nanti. Jibril kata cilaka siapa yang nama Rasulullah disebut, dia tak jawab selawat itu, dan diaminkan oleh Rasulullah. Ya? Jadi mana-mana pun, kat mana tuan-tuan sebut dengan Rasulullah SAW, cepat-cepat jawab sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan penuh kasih, dengan penuh kerinduan. Kita mesti sematkan dalam hati kita ada rasa rindu nak berjumpa Rasulullah. Ya, kita rindu nak jumpa Rasulullah, tuan-tuan, kena sebut. Sebab iman tak sempurna bila Rasulullah tidak dikasih melebihi diri kita sendiri. Ya, bila Rasulullah tidak dikasih melebihi isteri kita, melebihi mak bapak kita. Ya, dari segi hukum kita mesti mengasihi Rasulullah, mengatasi kasihnya kita pada diri kita, kedua ibu bapa kita, semua mesti Rasulullah tempat pertama selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Jadi bila orang yang paling kita kasih, mustahil bila disebut namanya kita buat tak tahu saja. Ya, sebabnya sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cepat. Berdasarkan ini supaya kita terhindar daripada disebut sebagai cilaka. Cilaka di sini maksudnya tempatnya neraka, tuan-tuan. Ni. Cilaka seorang manusia di sisi Allah tempatnya neraka. Kita nak elakkan itu. Dan yang ketiga, penutup ni, 2 minit. Ya. Apabila aku melangkah tangga ketiga, beliau berkata, beliau ni Jibril, cilakalah dia yang masa hidupnya di saat ibu bapanya atau salah seorang daripadanya mencapai umur tua, tetapi dia gagal berkhidmat terhadap mereka, menyebabkan menafikan dirinya untuk memasuki jannah. Ini lagi berat. Ya, dua-dua tu tadi pun berat, ini pun berat juga. Maknanya kedua ibu bapa kita adalah miftahul jannah kita. Miftah ni apa? Kunci. Mafatih jamaknya, kunci-kunci. Ya, miftah ni kunci. Miftahul jannah. Kita nak buka surga mesti ada kunci. Kuncinya ialah berkhidmat, menyantuni kedua ibu bapa kita, mak bapak kita. Kalau dulu masa hidupnya mungkin kita pernah berkasar dengan dia, ialah muda dulu kan, darah muda, kita berkasar dengan dia. Tapi sekarang tak sempat nak minta maaf, dia sudah pun berada di alam barzah. Maka macam mana? Kita kena selalu doakan dia. Kalau sedekahnya nak elok lagi, ya, apa yang saya buat setiap hari, saya akan doa pada Allah SWT, ya Allah, tolonglah sampaikan ganjaran pahala untuk setiap amalan solehku, ya Allah, kepada kedua ibu bapaku dan kepada kedua ibu bapa mertuaku. Jangan lupa, ya, ibu bapa mertua kita sebut, sebab kita ambil dah anak dia. Jangan ibu bapa kita aja, kita kena nama bapa mertua kita. Dia sebut sekali lagi saya ulang doa tiap-tiap hari, tuan-tuan, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah sampaikan ganjaran pahala untuk setiap amalan solehku, ya Allah, kepada kedua ibu bapaku dan kedua ibu bapa mertuaku. Itu kena tiap-tiap hari doa. Maknanya tuan-tuan buat baik, kerja kan cari rezeki, ibadah. Kalau itu baik, betul menepati hukum, semuanya pahala masuk dalam akaun kedua ibu bapa kita tanpa mengurangi sedikit pun pahala itu untuk kita. Allah ni sifatnya ghaniyun, kaya. Saya rasa cukup sekat itu, tuan-tuan. Dah pukul 1:11 minit. Kita berhenti secara jek, tuan-tuan, ya. Sebab kalau saya nak habiskan nanti lambat. InsyaAllah kita sambung nanti dalam kita punya khutbah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang terkurang tersilap atas kelemahan saya, minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sidang jemaah yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, berikut beberapa makluman untuk program masjid. Yang pertama berkenaan dengan tazkirah. Tazkirah subuh akan diadakan pada 7 April bersamaan hari Sabtu. Guru pengajian bersama Ustaz Muhammad Farid bin Zainal. Dan seterusnya pada 8 April bersamaan hari Ahad, guru pengajian bersama Ustaz Najahuddin bin Latih. Dan seterusnya sempena dengan hari sambutan Nuzul Quran, iaitu bertarikh pada 8 April bersamaan hari Sabtu, satu kuliah duha khas akan diadakan di Masjid At-Taqwa bersama penceramah jemputan khas iaitu Ustaz Zul Ramli. Akan diadakan pada jam 9 pagi yang akan membawakan tajuk Al-Quran Penyelamat Umat Akhir Zaman. Oleh itu, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian adalah dijemput untuk bersama-sama mengikuti kuliah duha tersebut pada esok hari, iaitu 8 April bersamaan hari Sabtu jam 9 pagi bertempat di Masjid At-Taqwa. Dan seterusnya makluman berkenaan dengan pembayaran zakat. Kaunter bayaran zakat Masjid At-Taqwa dibuka setiap hari, iaitu selepas solat fardu zuhur, fardu asar dan juga selepas solat sunat tarawih. Dan juga pada hari ini, kaunter juga dibuka untuk tuan-tuan berurusan untuk menunaikan zakat fitrah pada tahun ini. Bertempat di sebelah serambi kanan saya. Dan makluman juga pada semua sidang jemaah sekalian, pihak masjid juga memohon kemaafan atas beberapa gangguan, iaitu sistem pembesar suara masjid yang bermula daripada sejak semalam, dan proses baik pulih dan penggantian masih dalam kerja-kerja baik pulih, belum selesai. Jadi beberapa ruang sudut masjid yang mungkin kedengaran ataupun suara, pembesar suara tidak berapa jelas, pihak masjid mohon maaf dan mohon kerjasama semua para jemaah untuk memberikan tumpuan ataupun adik-adik yang berada di luar sana untuk sama-sama tidak membuat kata-kata atau bising ketika mana khatib sedang menyampaikan khutbah. Dan juga hari ini, seperti mana tuan-tuan sedia maklum, kita telah dikabarkan salah seorang daripada ahli jawatan kuasa masjid kita, iaitu Encik Muhammad Siddiq bin Saad, telah kembali ke rahmatullah pada pagi tadi dan sekarang dalam proses untuk penyiasatan di Hospital Sungai Buloh. Dan pihak masjid akan maklum bila mana jenazah akan dikebumikan pada hari ini insya-Allah. Dan beliau juga adalah Bilal bertugas pada waktu maghrib dan juga Bilal tarawih, seperti mana tuan-tuan yang dengar sebelum ini. Dan seterusnya hari ini 7 April bersamaan 16 Ramadan, tajuk khutbah Hikmah Bulan Ramadan akan disampaikan oleh Tuan Khatib kita, Tuan Haji Amir bin Senin, dan Bilal bertugas saudara Muhammad Nasihin bin Halim. Oleh itu, para jemaah sekalian yang masih lagi berada di luar, mohon segera untuk penuhkan saf-saf di hadapan di dalam dewan solat, dan juga yang berada di dewan ruang tambahan, dewan takwa, agar dapat pastikan saf dalam keadaan yang lurus mengikut tanda saf yang lantai ataupun tile berwarna coklat. Dan mohon adik-adik dan abang-abang kerjasama supaya memberikan tumpuan dan perhatian ketika mana khatib sedang membacakan khutbah. Itu saja makluman pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه التي تامت الصلاة القهر آتي سيدنا محمد الشرف الدرجة العالية الرفيع وبأث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Di hari yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Hikmah Bulan Ramadan. Namun sebelum itu, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh mesra, khatib ingin mengingatkan kepada seluruh jamaah, khususnya kepada adik remaja kita yang duduk di belakang, di atas, supaya meninggalkan gadget dan tidak berbual-bual kosong, kerana perbuatan ini boleh menyebabkan lara ataupun dengan makna lain, sia-sia dan tidak mendapat pahala datang beribadah pada hari Jumaat pada hari ini. Muslimin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan pada awal khutbah ini bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini jelas sekali mengingatkan kita tentang kewajiban berpuasa, dan tujuan utama adalah untuk menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dan ia merupakan masa gembira kepada orang yang beriman, kerana setiap saat ada ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dalam bulan Ramadan adalah hari penuh barakah, peluang untuk menyucikan diri dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasa gembira setiap kali kedatangan bulan ini, dan kegembiraannya disampaikan pula kepada para sahabat baginda. Muslimin yang dikasihi sekalian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bermaksud, wahai umat manusia, kamu sedang dinaungi bulan Ramadan yang besar kemuliaannya, lagi penuh keberkatan. Bulan yang mengandungi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Al-Qadar. Bulan yang puasanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu perintah yang diwajibkan, dan selain daripada itu disunatkan solat sunat tarawih pada malam harinya. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu wa min adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwahu. Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dalam bulan Ramadan dengan sesuatu dari perkara kebajikan, samalah seperti ia mengerjakan satu perintah Allah yang diwajibkan pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang menunaikan satu perkara yang diwajibkan oleh Allah pada bulan itu, yakni bulan Ramadan, samalah seperti ia menunaikan 70 perkara yang diwajibkan Allah pada bulan-bulan yang lain. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadana yunadihi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin." Apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, seruan yakni dari langit menyeru, wahai orang yang ingin berbuat kebajikan, teruskanlah, yakni mara berbuat kebajikan. Wahai orang yang ingin berbuat kejahatan, hentikanlah. Bagi Allah melepaskan
ramai orang dari neraka. Seruan itu pada tiap-tiap malam. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Muslim yang berbahagia, bulan Ramadan ialah madrasah terbaik umat Islam bagi membina perubahan diri sepanjang tahun. Ramadan yang bermatlamat takwa, asasnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah utama, iaitu berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan pelbagai ibadah di sepanjang bulan Ramadan adalah cara utama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan sangat benar janji Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan setiap pahala yang dilakukan, dan kemuncak sasarannya ialah pembersihan hati dari segala dosa yang dilakukan. Mimbar yang mulia ingin menyatakan, inilah di antara pendekatan dan motivasi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam membina kepribadian muslim sejati, agar konsep pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat direalisasikan dengan sebenar-benarnya. Oleh itu amat diharapkan agar dengan menghayati hikmah di bulan Ramadan ini, sekali lagi penekanan dapat diutamakan agar mampu mendidik umat Islam untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Takwa ialah nilai hidup berpandukan kepada penilaian dan piawaian Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bulan Ramadan kita dilatih untuk membuat satu lonjakan daripada melakukan sesuatu amalan biasa kepada amalan luar biasa. Amalan dalam penilaian manusia kepada yang tertinggi, iaitulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja perubahan yang kita ingin lakukan, sama ada ianya berkaitan persoalan hidup, penampilan diri, menambah pendapatan, perlulah berasaskan kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala yang berteraskan nilai takwa dan iman. Justru segala ibadah yang dituntut sepanjang Ramadan perlulah dilaksanakan secara ikhlas, jujur, sabar dan berdisiplin. Oleh itu perlu diingat bahawa segala ibadah yang dituntut pada bulan Ramadan merupakan peluang terbaik untuk membina perubahan diri. Ingatlah, segala ibadah di bulan Ramadan yang dilakukan dengan sempurna mampu mengawal segala kemaksiatan dunia dan dapat mendidik jiwa menjadi lebih tenang dan membentuk diri menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mengimarahkan bulan Ramadan dalam membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah surau-surau dan masjid dengan membawa anak-anak dan keluarga kita untuk sama-sama melaksanakan amal ibadah di sepanjang bulan Ramadan ini. Percayalah bahawa kebersamaan kita dalam proses pengabdian diri membuatkan syaitan berasa sukar dalam menggoda manusia, sehingga syaitan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadan ini. Yakinlah bahawa bagi mengimarahkan bulan Ramadan dengan segala ibadah dan memperoleh ganjaran pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita hendaklah diasuh dan dilatih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta bermujahadah melawan hawa nafsu. Pada bulan Ramadan, tugas untuk mengawal hawa nafsu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui latihan-latihan dan keistimewaan yang tersedia secara khusus pada bulan Ramadan dengan melakukan amal ibadah. Kita juga dituntut memperbanyakkan amal ibadah yang lain dengan mengisi ruang-ruang yang ada. Antaranya solat sunat tarawih, bertadarus, bersedekah, membaca Al-Quran, beriktikaf, menuntut ilmu dan sebagainya. Ini penting bagi meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mencari keredaannya. Ingatlah, amalan wajib dan sunat pada sepanjang bulan ini merupakan latih tubi insan kepada pembersihan hati, berdisiplin anggota badan, mengukuhkan akhlak dan mencegah penyakit. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Sesiapa yang menghidupkan, membangunkan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan pengharapan bagi mendapatkan keredaan Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin muslim yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati dan mengambil pengajaran daripada isi kandungan khutbah kita hari ini. Yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan keampunan dan bulan meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam dalam mengambil peluang dalam bulan Ramadan untuk menyucikan diri dari segala dosa kecil, lebih-lebihlah lagi dosa yang besar. Semoga selepas selesainya Ramadan, kita bagaikan kain putih yang suci bersih dari segala kekotoran zahir dan batin, iaitulah dosa. Yang ketiga, umat Islam perlu mengambil kesempatan pada bulan Ramadan untuk memperbanyakkan doa dan amalan bersedekah kepada fakir miskin yang menjadi amalan utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki ataupun perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka telah kerjakan. Surah Al-Nahl ayat 97. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya
dan menjauhkan diri dari segala perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin والصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami ya Allah di antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marad was-sadadida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Adik-adik yang di luar, jamaah di luar, dijemput dengan penuh kasih sayang untuk terus masuk ke Dewan Solat untuk sama-sama kita menyempurnakan solat Jumaat kita pada hari ini. Semoga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perhatian kepada semua para jemaah, insya-Allah selepas saja selesai solat fardu Jumaat ini, kita akan sama-sama mendirikan solat hajat khususnya untuk yang Masjidil Aqsa. Okey. Sekian, terima kasih. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه التي تامت الصلاة القائمة آت سيدنا محمد بن الشرف الدرجة العالية الرفع وبأنت المقام المحمود التي وعدتها إنك لا تخلف وكن ربنا نعوذ بك من همازات الشياطين نعوذ بك ربنا أيتنا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk ya Allah, daripada bisikan iblis dan syaitan yang datang mengganggu dalam solat kami ya Allah. Sila sempurnakan saf anda lurus dan rapat. Pastikan penuhkan saf-saf yang terkehadapan sebelum mengisi saf-saf yang seterusnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli fardan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا ذلك من الشيء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حياتنا بركة الصلاة الطيبة. السلام عليك النبي ورحمة. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. صل على محمد وعلى آله إنك حميد مجيد يا مقلب القلوب اللهم أعنا على ذكرك اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, saya terlupa tadi, InsyaAllah kita buat sama-sama solat hajat. Tujuannya untuk sebenarnya dengan isu semata, saudara kita di Palestin, yang setengah diuji oleh Allah SWT, semoga diberi kekuatan, ketabahan, dan diberikan kemenangan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Betulkan dulu saf yang nak solat hajat ke depan, yang nak balik kita beri laluan. InsyaAllah nanti kita baca kunut nazilah kalau saya tak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Salli sunatul hajar ra'ataini. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Subhanallah wa la ta'awwas. Wajhatu lillazi fatara hanifa musliman wa ala man. Inna salati wa nusuki wa ذلك وذلك أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وستس كلمتهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتكم يا الله يا الله يا الله. الله يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان خصوصا في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر يا الله يا الله يا الله الله أكبر التحيات السلام عليكم السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن صل على صليت على بارك على محمد وعلى يا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله أولين وآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ورزقنا ليلة القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا قوي يا متين يا الله يا عزيز يا جبار يا ستر يا ذا الجلال والإكرام يا الله pada hari Jumaat Sayyidul Ayam pada 16 Ramadan ini ya Allah sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu yang lemah lagi dhaif ya Allah mengucapkan syukur yang tidak terhingga ya Allah kerana memberikan izin untuk kami masuk bulan Ramadan masuk hari yang ke-16 pada hari ini ya Allah mohonlah apa kiranya ya Allah terimalah ibadah puasa kami ya Allah jadikan ibadah puasa kami ya Allah mampu membentuk diri kami mampu membentuk pribadi kami ya Allah mampu membentuk kami menjadi insan bertakwa di sisi-Mu ya Allah ya Allah dengan ibadah puasa yang sedang kami lalui ini ya Allah tolonglah pimpin kami ya Allah tolonglah pandu kami ya Allah tolonglah bimbing kami ya Allah agar kami sentiasa berada di jalan kebenaran-Mu ya Allah ya Allah dengan ibadah puasa yang sedang kami lalui ini ya Allah tolonglah bantu berikan kekuatan dan istiqamah kepada kami ya Allah untuk kami sentiasa mentaati dan melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah ya Allah dengan ibadah puasa yang sedang kami lalui ini juga ya Allah kami mohon kepada-Mu ya Allah tolonglah permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah dan tolong sempurnakan seluruh urusan kehidupan kami di dunia ini menjadi ibadah di sisi-Mu ya Allah ya Allah kami juga mohon dengan kelebihan ibadah puasa yang sedang kami lalui ini ya Allah tolonglah ampunkan segala dosa-dosa kami yang terlalu banyak ini ya Allah ampunkan dosa seluruh yang hadir pada tengah hari ini ya Allah ampunkan seluruh ahli keluarga kami ya Allah jiran tetangga kami seluruh muslimin dan muslimat ya Allah terutamanya Engkau ampunkan
kedua ibu bapa kami ya Allah, terutamanya tolong ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, jika mereka telah pun berada di alam barzahmu ya Allah, tolonglah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Janganlah kau jadikan alam barzahnya sebagai kawah-kawah api nerakamu ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon dengan kelebihan keberkatan Ramadan ini ya Allah, kau turunkanlah pertolongan untuk saudara-saudara kami di Palestin ya Allah, yang sedang dihinjak, diserang ya Allah, dihina ya Allah. Adakah engkau lihat ini ya Allah? Ya Allah, engkau sebagai Tuhan kami ya Allah, tolonglah bantu mereka ya Allah, turunkan pertolonganmu untuk mereka ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah, kami tidak mampu untuk membantu ya Allah, kami hanya mampu berdoa mengharap kepadamu ya Allah. Berilah kepada mereka ketabahan ya Allah, berikanlah kepada mereka kesabaran ya Allah, berikanlah kepada mereka semangat daya juang ya Allah, dan kepada mereka yang gugur ya Allah, kau berikanlah pahala syahid kepada mereka ya Allah, atas menegakkan agamamu ya Allah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.